Sebab kita nak pupuk budaya supaya hanya orang-orang yang mahu berkhidmat secara ikhlas masuk politik. Bukan orang yang masuk politik sebab nak buat wang. Sebab itu saya cakap kepada semua yang muda, banyak yang dekat depan ni, Melayu, Cina, India, you nak buat kaya, you belajar dengan orang Batu Pahat, buat bisnes. Sebab dulu orang kata, orang kaya dekat Malaysia banyak datang daripada Batu Pahat. Nak kaya buka kilang biskut macam orang Batu Pahat. Nak kaya buka kedai macam orang Batu Pahat. Nak kaya you buat bisnes. Belajar, kerja rajin, buat bisnes, you kaya. Kalau you masuk politik sebab nak kaya, lama-lama you boleh join kita punya ketua bilik darjah dekat Hotel Kajang. Nama dia Najib Tun Razak. Jadi yang muda-muda, kita isytihar harta sebab kita nak pupuk budaya di masa depan, supaya kita nak ajar kalau nak masuk politik bukan untuk buat wang. Bukan macam zaman UMNO, belajar tingkatan 5, cakap pun masuk parit, tapi kereta 20 biji. Kita tak nak macam yang pimpinan UMNO, nama dia Aziz Rahim. Aziz Rahim tu, Aziz Rahim. Kita tak tahu pun latar belakang dia, pendidikan dia buat apa. Ada orang kata dia belajar macam itu je, mula jual kereta. Kita tak tahu latar belakang dia, tapi kaya raya, duit masuk dalam akaun ratus-ratus juta. Sebab itu kita nak latih daripada sekarang. Kita suruh orang isytihar. PAS kata bodoh, PAS kata miskin, UMNO cakap apa? MCA cakap apa? Maisi kata, oh kita isytihar kalau kita jadi menteri saja, tapi kita isytihar kepada SPRM saja. Dia lantik SPRM, dia isytihar dengan SPRM. SPRM pun yang ada sekarang ni pun kita tak pasti okey ke tidak. Jadi budaya konon isytihar harta kepada SPRM ini kita dah tahu tidak membantu untuk mengurangkan rasuah. Sebab itu masuk minggu pertama nak habis, tinggal 5 hari lagi, kita masuk berkempen. Kita menang 1-0 lawan BN dengan PM. Soal bersih, soal bebas rasuah, soal kita pilih calon-calon untuk pastikan ada integriti dan wibawa. Pakatan Harapan 1, BN 0, PN 0. Okey. Apa lagi isu besar? Masuk pilihan raya, Pakatan Harapan cerita pasal rakyat, kempen kita pasal rakyat. Daripada hari pertama kita bincang pasal macam mana nak naikkan gaji rakyat. Dalam semua ucapan kita, kempen kita, PHPKR meletakkan bahawa masalah nombor 1 dalam negara ini ialah soal gaji. Soal yang bersabit dengan peluang pekerjaan, soal yang bersabit dengan peluang ekonomi untuk anak-anak yang muda. Soal gaji, soal harga barang, soal gaji tak naik. Sepatutnya setiap 10 tahun gaji yang muda ini lebih tinggi daripada 10 tahun yang lepas. Sekarang ini setiap 10 tahun gaji makin murah. Sebab itu bila harga barang naik, gaji makin turun. Sebab itu makin lama hidup rakyat Melayu, Cina, India makin susah. Kita soal cakap pasal gaji, bincang pasal macam mana nak baiki ekonomi supaya kita boleh bekerjasama dengan majikan, dengan pekerja, dengan kerajaan, supaya kita boleh letakkan sasaran gaji progresif. Tiap-tiap tahun berapa yang perlu naik supaya dalam 10-20 tahun daripada sekarang gaji kita tidak jauh beza daripada gaji pekerja-pekerja dekat Singapura. Itu kempen kita. Kempen PN dengan PN apa dia? DAP komunis. Ayo, Cina komunis.
Berapa kali dah kita dengar soal China Komunis? Berapa kali dah kita dengar soal DAP ni setiap kali datang pilihan raya, tiba-tiba DAP musuh paling besar dalam masa 1-2 tahun lepas, bila kerajaan Ismail Sabri Yaakob tidak ada majoriti. Dia tak ada majoriti untuk mendedikatkan dekat parlimen. Masa itu, masa dia minta bincang dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tu ada DAP. Tak tiba pun soal DAP ni komunis. Masa tahun 99, 2004, 2008, 2013, semasa PAS bersama-sama dengan DAP, dengan PKR lawan UMNO Barisan Nasional. Masa tu orang yang paling banyak peluk orang DAP bukan PKR, orang PAS. Masa tu tak tiba pun DAP ni komunis. Sekarang DAP komunis. Masa MCA, masa UMNO berbaik-baik dengan parti komunis Cina daripada negara Cina, tak ada masalah pula komunis. Masa Najib berkawan baik, projek-projek besar negara pergi kepada syarikat milik kerajaan Cina. Kerajaan Cina itu parti komunis, tak ada problem ha? Masuk pilihan raya, musuh nombor 1 negara kita ialah DAP komunis. Kemudian kita cerita pasal gaji, kita cerita pasal orang muda, kita cakap pasal peluang ekonomi. PN cakap pasal komunis. PN PAS cakap pasal tu ni, tambah lagi api. Dia cakap orang Melayu yang undi PH dan juga PN, ini semua masuk neraka. Kita bincang pasal gaji, kita bincang pasal rakyat, kita nak selesai masalah. Kita mengakui bahawa negara ini berada di keadaan yang bahaya secara ekonomi. Dia cerita pasal komunis, dia cerita pasal DAP. Dia tak boleh yakinkan ramai orang Melayu yang DAP, Cina ini, komunis ini hanya mainan politik. Dia tambah lagi, dia kata Melayu yang undi PH ini adalah nanti masuk neraka. Sebab itu saya kata, dalam isu yang bersabit nombor 2 ni, yang Pakatan bawa pasal gaji, pasal rakyat, pasal kebajikan bersama, Pakatan Harapan skor 2 gol, PN dengan BN kosong. Dah 2-0 saudara-saudara. Sebab itu lepas 7-8 hari kita berada di depan, dah masuk gol 2-0 ni. Yang pasal undi PH Melayu masuk neraka ni bukan saja kita skor gol, dia skor gol sendiri. Orang Melayu mahagah. Saya datang daripada Terengganu, tak jauh lah daripada hati-hati awam. Saya di Kemaman, dia di Marang, lebih kurang 1 jam lebih. Saya membesar di Terengganu semasa PAS zaman tahun 80-an, cukup keras. Kalau sokong UMNO, MCA dan MIC sokong Barisan Nasional, orang Melayu yang sokong Barisan Nasional itu boleh jadi kaping. Saya datang daripada negeri Terengganu, saya sempat lihat keluarga berpecah belah. Ada yang buat kenduri, kalau yang buat kenduri itu UMNO, yang PAS tak pergi. Sebab takut makan nanti ni tak halal, sebab dia sokong Barisan, sokong MCA. Kalau dia kapir nanti dia masak nanti tak halal. Itu zaman 80-an, kita ingat ni dah masuk 20 tak timbul lah soal undi parti ni jadi neraka, undi parti ni jadi kapir. Tapi sebab mereka terdesak kerana dia tahu dengan sokongan kawan-kawan Cina dan India yang cukup tinggi kepada Pakatan Harapan, dengan peralihan sokongan Melayu atas pagar yang tinggi kepada Pakatan Harapan, Pakatan Harapan kini berada di depan melepasi 90 kursi. Jadi dengan rasa terdesak dia bawa balik politik kuno, benci-membenci daripada zaman 80-an. Saudara-saudari saya tak, orang-orang Melayu Batu Pahat,
orang Melayu Johor, orang Melayu Johor yang faham bahawa politik pecah belah macam ini tidak ada tempat di negeri Johor. Saya minta supaya orang Melayu Johor tolak PAS, Bersatu dan UMNO besar-besaran dalam pilihan raya kali. 2-0 kita ke depan ya. Separuh half time ni dah ada skor masa. Okey, belum lagi ada 5 lagi kita sempat penalti ni.